Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan perbincangan tata bahasa asas bahasa Arab. Dan sebagaimana yang telah diwar-warkan, hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang bagaimana nak buat kata suruhan dan larangan daripada kumpulan kata kerja 10, iaitu di muka surat 129. Dan kita dah buat sebelum ni kumpulan kata kerja pertama sampailah ke 9, bagaimana kita nak buat suruhan dan larangannya. Dan kalau kita boleh pergi ke muka surat 161. Jadi 161 ini menyenaraikan semua wazan 5 bagi semua kumpulan kata kerja. Jadi nak buat kata kerja suruhan tu, kita buang sebagaimana dah dihuraikan sebelum ni. Kalau kita lihat, ambil daripada kata kerja sedang berlaku, kita buang huruf yang pertama ni, ya ni sebagai contoh lah. Kita buang dan kita daripada situlah akan terbentuk nanti kata kerja suruhan. Jadi apabila kita buang ya ni, kalau kita boleh besarkan, tapi fa tu dia boleh mati. Jadi nak sebut macam mana? Tu dia tambah alif tu, dia tambah alif di awal tu. Jadi alif ni dia boleh dibariskan dengan baris bawah. Jadi saya padamkan balik. Alif ni dibariskan dengan baris bawah. If al. Jadi itulah dia kata suruhan untuk kumpulan pertama lah. Dan kita tahu ain ni kadang-kadang dia boleh baris bawah, boleh baris atas dan boleh baris depan. Itu adalah kaedahnya. Kita nak ingatkan semula, boleh rujuk balik lah bagaimana membentuk suruhan di dalam membagi kumpulan kata kerja yang pertama. Jadi if'al boleh, if'il boleh ataupun uf'ul. Kenapa alif ni di baris bawah? Kerana nak bezakan dia daripada kumpulan yang keempat. Kumpulan keempat ni, kata kerja sedang berlaku ni ialah yuf'il. Jadi apabila kita nak buat kata kerja suruhan, kita buang ya di sini dan kita letak alif dan dibariskan atas. Jadi af'il. Af'il ni ialah untuk menyuruh bagi kumpulan kata kerja yang keempat. Dan segala yang kalau kita buang huruf awal ya di sini, kalau kita buang, tinggallah dia huruf mati sebagaimana ni lah kan. Jadi bila tinggal huruf mati, kena tambah alif di awalnya. Daripada yan fa'il ni, kalau kita tengok semula yan fa'il, kalau kita buang dia, kita letak alif baris bawah, in fa'il. Ini pun samalah. Nombor 8 ni, kumpulan 8, kalau kita buang ya di situ, tinggallah dia fa yang berbaris mati, dia tak boleh nak sebut ya. Jadi letak alif di baris bawah, jadi ifta'il. Di sini in fa'il, alif baris bawah. Itu dia punya pattern lah, cara dia membentuk. Begitu juga yang ke-10 yang kita nak buat hari ni. Kalau kita buang ya di sini, jadi tak boleh sebut sin tu, nak sebut macam mana. Jadi letak alif di bawahnya dan istaf'il. Ini ialah untuk kata kerja suruhan. Pada umum begitu bentuknya. Dan kita boleh lihat semula pada jadual yang telah dibincangkan sebelum ni, bagaimana nak buat larangan. Letak la dan letak ta di awalnya. La taf'al, kalau di sini lah, la taf'al. Kemudian la tufa'il, letak ta, gantikan ya tu. La tufa'il, begitulah seterusnya. Jadi boleh dirujuk pada jadual yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi itu gambaran umum tentang bagaimana nak bentuk kata kerja suruhan dan larangan. Dan hari ini kita nak bincang lah, mengikut buku, kita nak bincang yang ke-10. Jadi kita kembali balik kepada nota kita ataupun buku kita, iaitu kita nak bincangkan bagaimana nak bentuk kumpulan kata kerja suruhan dan larangannya. Jadi sekarang ni wazan ni istaf'al, dan cara nak bentuknya macam tadilah, kita cuba letak di sini untuk supaya kelihatan lebih jelas. Jadi kita tulis semula, kalau ada buku tu catatlah. Wazan sedang berlakunya ialah yastaf'il. Yastaf'il. Kemudian kalau kita gunakan istafham, kita gunakan ni, dan wazan kata kerja sedang berlaku ni ialah yastafhim.
Okey. Yastafhim. Jadi nak bentuk dia kita akan lihat dalam jadual di sini. Dia kita sebagai wazan umumnya, kalau daripada yastaf'il kita buang ya di sini dan kita kena wujudkan alif di sini ya. Kerana tak boleh sebut sin mati ni. Jadi jadilah dia daripada yastaf'il jadilah istaf'il. Itulah untuk suruhan. Kalau yastaf'il dia sedang buat sesuatu, kalau istaf'il buatlah oleh kamu seorang lelaki sesuatu, tengoklah kataan kata kerja tu apa dia. Jadi ini untuk lelaki istaf'il, perempuan istaf'ili. Kalau ramai lelaki istaf'ilu, ramai perempuan istaf'ilna. Dan kalau kita gunakan contoh yang telah diberikan di sini, istafham, iaitu meminta kefahaman. Kalau nak suruh dia mintalah kefahaman, maksudnya tanyalah. Itu maksudnya istafham maksudnya telah bertanya. Kalau yastafhim maknanya sedang bertanya. Dia kalau nak suruh dia bertanya, kita boleh gunakan wazan dia ataupun cara nak membentuk suruhan tu berdasar pada istaf'il, jadi dia akan jadi istafhim. Istafhim untuk lelaki. Kalau perempuan letak ya di akhirnya istafhimi, dan kalau ramai istafhimu, ramai perempuan istafhimna. Ini sama dia punya pattern dia daripada semua kumpulan kata kerja daripada 1 hingga ke 10 kumpulan kata kerja, yang bagaimana kita nak tambah ataupun memberi imbuhan-imbuhan untuk menunjukkan kepada siapa yang kita suruh tu, sama ada seorang lelaki ataupun seorang perempuan ataupun ramai lelaki ataupun ramai perempuan, sebagaimana dalam jadual ni lah. Kalau nak melarang, bagaimana letak la di awalnya, la, kemudian letak ta, la tastaf'il. Kalau nak jangan bertanya, contohnya la tastafhim untuk lelaki. Kalau perempuan begitulah, la tastaf'ili. Kalau jangan bertanya untuk perempuan, tak melarang dia, la tastafhimi. Dia kena mampulah untuk menggantikan fa, ha, mim di sini di tempat fa, ain, lam. Dia akan terbentuklah larangan ataupun suruhan. Kalau ramai, la tastaf'ilu. Kalau nak melarang ramai lelaki, jangan bertanya, la tastafhimu. Dan kalau perempuan, la tastaf'ilna. Kalau nak melarang perempuan, ramai perempuan bertanya, la tastafhimna. Dan kita boleh guna perkataan lain. Ada perkataan lain untuk bertanya. Sa'al, la tas'al pun boleh. Jadi ini di antara perkataan yang menunjukkan makna jangan minta faham. Maksudnya jangan bertanya lah kalau kita nak nak cari makna yang lebih sesuai pada kita dalam bahasa kita. Jadi itu ialah yang ke-10. Dan yang pertama sampailah ke-9 kita telah buat. Jadi kalau perlu boleh rujuk semula di video yang telah diuploadkan dan boleh dibincangkan semula lah, insya-Allah. Tapi sekarang kita nak jalan ataupun kita nak habiskan perbincangan dalam mengikut tajuk-tajuk dalam buku kita ni, insya-Allah. Baik, seperti biasa kita setelah buat ni kita nak tengoklah di mana terdapat penggunaan wazan bagi menyuruh dan melarang bagi dalam Al-Quran. Jadi kita buka seperti biasa sebagai latihan praktikal di corpusquran.com, dan kita lihatlah Quran Dictionary dan pilih yang di bawah tu, nombor 3 tu, iaitu morphological search. Jadi di sini kita pilih part of speech ni, kita pilihlah verb verb iaitu kata kerja, dan kita pilih bentuk yang ke-10 X tu ya. Dan seperti biasalah kita search untuk melihat apakah ada senarai-senarai yang menyenaraikan suruhan ataupun larangan ataupun kata kerja yang dibentuk daripada kumpulan yang ke-10 ni. Yang sini yastahzi'u, Allahu yastahzi'. Jadi yastahzi' ni ialah wazan ni yastaf'il, iaitu kata kerja sedang berlaku. Kalau nak jadikan suruhan, kita buang ya ni dan letak alif, istahzi'. Begitulah cara membentuknya. Daripada yastahzi' dia akan jadi istahzi'. Apa makna istahzi'? Iaitu menyuruh seorang membuat satu perbuatan ni, membersendakan, boleh kita terjemahkan begitulah. Dan kalau kita lihat yang lain,
Wastakbar. Wastakbar ni kata kerja telah berlaku. Istaf'al. Jadi kata kerja sedang berlakunya ialah yastakbir. Jadi daripada yastakbir, kita buang ya tu, letak alif, jadi istakbir. Jadi istakbir ni lain dengan istakbar. Jadi ba tu baris atas. Kalau ba baris atas, dia ialah kata kerja telah berlaku. Kalau ba tu baris bawah, istakbir, itu kata kerja suruhan. Kemudian di bawah ni, atastabdiluna. Jadi tastabdilun. Tastabdilun ramai. Adakah kamu semua minta tukar? Jadi kalau nak suruh kamu semua lelaki, mintalah tukar. Seolah begitu. Kalau kita nak ubah jadi suruhan, kita buang ta di sini dan letak alif dan baris bawah. Jadi istabdilu, dan di sini nun dia buang dan digantikan dengan alif sebagai menunjukkan bahawa itu ialah wazan lain daripada wazan kata kerja sedang berlaku. Kalau kita lihat jadual kita ni, inilah dia, istaf'ilu. Jadi istakbiru. Asalnya yastakbirun, ada nun, tapi kalau suruhan dia akan buang nun tu. Jadi istaf'ilu, istakbiru. Jadi kalau dah faham cara pembentukannya, insya-Allah kita hanya perlu latihan dan pendedahan untuk memantapkan lagi makna-makna yang kita jumpa berdasarkan pada wazannya. Baik, kita teruskan melihat contoh-contoh di dalam Al-Quran ni. Maksudnya semua kata kerja yang daripada telah berlaku, sedang berlaku, kita boleh bentuk dia untuk membuat wazan suruhan. Di sini jelas di sini, iaitu makna wastaghfiru. Apa makna wastaghfiru? Minta ampunlah. Thumma afidhu min haitsu afadha. Kemudian jalanlah. Dia bagaimana manusia bergerak. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kepada Allah. Ini istaghfiru. Jadi kalau kita jadikan dia kata kerja sedang berlaku, kita ganti alif di sini dengan ya, dan ya tu baris atas kerana yastaf'ilun, dan letak nun di akhirnya semula. Jadi akan jadilah yastaghfirun. Jadi boleh rujuklah pada jadual bagaimana nak bentuknya. Baik, kemudian kalau kita lihat di sini istamsak. Istamsak maknanya telah berpegang teguh. Ini istamsak ialah kata kerja telah berlaku. Sedang berlakunya yastamsik, berdasarkan kepada jadual tadilah, wazan kita ni. Kalau kita lihat semula, kalau dah hafal tak apa, yang kalau tidak kita paksalah kita usaha sikit untuk menghafal. Istaf'al, istamsak, yastaf'il, yastamsik. Itu kata kerja sedang berlakunya. Kalau nak menyuruh, kita buang ya di sini seperti inilah, dan letak alif di awalnya. Jadi istaf'il, istamsik. Kalau ramai, ini dia, istaf'il untuk seorang, ramai istaf'ilu, istamsiku. Jadi kita lihatlah contoh tadi. Di sini ya. Mana dia? Ini istamsik, faqad istamsaka. Ini kata kerja telah berlaku. Kita boleh jadikan dia kata kerja suruhan berdasar kepada kaedah-kaedah yang kita dah bincangkan tadi. Jadi kalau kita scroll lagi, wastashhidu. Di sini kita nampaklah ha ni baris bawah. Jadi dia memanglah bentuk dia memang asal untuk menyuruh. Wastashhidu, mengambil sebagai saksi lah. Dua orang saksi dalam ayat berhutang. Wastashhidu, iaitu mintalah atau mengambillah saksi. Ini wazannya wastashhidu, iaitu wastaf'ilu. Wastaf'ilu. Jadi kita bolehlah ambil 3 huruf asalnya, shin, ha, dal, iaitu syahadah, menjadi saksi, mengambil sebagai saksi, dan seterusnya. Jadi dapatlah idea bagaimana kita nak membentuk kata kerja suruhan daripada kata kerja sedang berlaku. Kita buang ya-nya dan kita ikutlah dia punya baris-baris yang menunjukkan kepada kata kerja suruhan itu. Jadi ini beberapa contoh. Jadi saya rasa bolehlah kita lihat sendiri daripada websitenya kalau nak memantapkan lagi dengan contoh-contoh yang lain. Baik, kita kembali ke buku kita dan untuk pembahasan seterusnya. Jadi dengan ini selesai bagaimana nak bentuk kata kerja suruhan dan larangan dengan menggunakan wazan tertentu bagi keseluruhan
kumpulan kata kerja daripada 1 hinggalah ke 10. Jadi itu yang kita telah buat. Jadi ini teori saja, dan kita perlulah insya-Allah nanti kita jumpa teks, nanti kita boleh terus untuk merujuk kepada jadual ni untuk memantapkan lagi. Ini jadi jadual ni penting. Jadi yang pertama tadi sebagai mengingatkan semula, yang pertama tu iaitu kumpulan yang pertama 3 huruf saja. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul dengan fi'al. Kumpulan kedua ditambah 1 huruf dan ada wazan 5-nya tersendiri, dan daripada wazan kata kerja sedang berlaku lah akan terbentuk kata kerja suruhan dan larangan. Jadi itu yang penting kita menguasai semua wazan 5 bagi setiap kumpulan ni, supaya daripada kelima-lima nanti dia akan terpancar lah wazan-wazan lain yang menunjukkan kepada makna-makna yang tersendiri. Jadi ini sebagai gambaran umum dan teori, kaedah-kaedah yang digunakan untuk membentuk perkataan yang menunjukkan kepada makna-makna tertentu. Jadi itulah pelajaran ataupun tajuk ataupun mata pelajaran pertama, iaitu kita nak tengok bagaimana nak membentuk perkataan. Kita tak tengok ayat lagi. Dalam ayat nanti baru kita lihatlah bagaimana perkataan telah dibentuk tu dan beri makna tertentu pada satu ayat. Jadi ini hanya dalam konteks perkataan. Itu pasal baris akhirnya tidak ditulis macam fa'il, kerana dalam ayat nanti baru disebut fa'ilun atau fa'ilan ataupun fa'ilin. Begitulah semuanya sekali nanti. Jadi bila dia tidak ayat, nak ingatkan saja, bila dia belum ayat, kita tak perlu untuk menyebut baris akhir. Ini yaf'al, madailah sebelum dia jadi ayat. Kerana dalam ayat nanti dia boleh jadi yaf'alu, dia boleh jadi yaf'al baris mati, ataupun dia boleh jadi yaf'ala baris atas. Semua begitu. Jadi selagi dia belum masuk ayat, kita biasakanlah menyebut tanpa baris akhir. Baik. Ini gambaran umum. Jadi sekarang kita kembali untuk melihat perbahasan seterusnya. Jadi perbahasan seterusnya iaitu kumpulan objektif ketiga daripada pelajaran kita yang ke-11 ini. Iaitu objektif ketiga ni apa dia? Membentuk wazan kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku bagi setiap kumpulan. Jadi bagaimanakah pelaku dan yang dilaku itu dibentuk bagi setiap kumpulan. Jadi kembali pada jadual kita muka surat 161 ni, kita akan lihatlah. Inilah dia nak bincangkan, iaitu pelaku dan yang dilaku. Bagaimanakah ia dibentuk? Jadi kalau kita dah selesai kata kerja dua ni, dan kita nak masuk pula kata pelaku dan yang dilaku, yang membuat dan yang kena buat, barulah kita masuk kata terbitan yang sebagai terakhir lah, pembincangan terakhir, pecahan wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja. Baik, yang kita nak fokuskan ni pada kumpulan pertama dulu. Dan kita dah buat ni, kumpulan pertama ni kita dah buat dah pada sesi-sesi yang sebelum ni. Hanya di sini oleh kerana nak membincangkan kumpulan kedua sampai ke 10, kita ulang sikitlah kumpulan pertama ni bagaimana ia dibentuk. Jadi pembentukannya ada di muka surat 67, kalau boleh rujuk semula, kita dah bincang ni, iaitu kata nama pelaku dan yang dilaku, dan juga kata terbitan bagi kumpulan pertama saja. Jadi kalau kita scroll, dah bincang pada 21 Februari dulu. Jadi kalau kita scroll sikit sebagai mengingatkan semula, kalau kata kerja pelaku dia fa'il, fa'il untuk lelaki, kalau perempuan letak tam merbutah di akhirnya, fa'ilah. Ini kumpulan pertama. Contoh pun dah adalah talib, seorang pelajar lelaki. Kalau talibah, seorang pelajar perempuan. Dan seterusnya lah. Katib, seorang penulis lelaki. Katibah, seorang penulis perempuan. Ini cara nak bentuk pelaku bagi kumpulan pertama. Kita nak ingatkan saja. Dan kalau bilang ramai bagaimana? Daripada talib ni, letak waw nun di akhirnya. Pada talib, seorang lelaki, seorang pelajar lelaki. Kalau talibun, beberapa orang pelajar lelaki. Kalau talibah, seorang pelajar perempuan. Talibat, beberapa orang pelajar perempuan. Itu pattern dia dan kita telah bincangkan, boleh rujuk semula lah. Dan seterusnya, begitulah contoh-contohnya. Amil, amilun, amilat. Katib, seorang lelaki.
penulis lelaki, katibun ramai, kalau perempuan katibat, dan seterusnya. Dan ini semua nak refresh balik. Pasal kita nak buat dua ni. Baik, kemudian kalau yang dilaku pun sama. Wazan dia bagaimana? Maf'ul. Ini wazan umum ni. Kalau perempuan letak ta marbutah. Maf'ulah. Masruq yang dicuri, tapi untuk benda yang kategorinya ialah lelaki. Kalau kategori dia perempuan, masruqah, ma'lum, ma'lumah, maktub, maktubah dan seterusnya. Ada ta marbutah tu menunjukkan pada perempuan. Dan kalau nak bentuk untuk bilangan ramai pun sama macam yang fa'il tadi tu. Letak waw nun di akhirnya. Daripada matlub jadilah matlubun. Kalau matlubah jadilah matlubat. Ini kaedah-kaedah yang yang kita tahu dan kita boleh aplikasikan dalam teks-teks yang kita jumpa insya-Allah. Baik, dan ini contoh-contohnya. Jadi nampaklah bagaimana ia dibentuk. Jadi kita kembali pada perbincangan kita ni, nak meneruskan perbincangan. Jadi contoh di sini digunakan fa'al, iaitu kumpulan pertama dan contoh digunakan sini ialah fatah, iaitu telah buka sesuatu. Kalau pelakunya fa'il, kalau perempuan fa'ilah, letak ta marbutah. Jadi kalau fatih maknanya apa? Orang yang membuka atau pembuka sesuatu. Kalau perempuan fatihah, itu yang dikatakan surah Al-Fatihah, surah pembuka. Jadi fatih untuk lelaki, fatihah untuk perempuan. Kalau ramai, fatihun untuk lelaki, fatihat untuk perempuan. Jadi ini cara dia dibentuk. Rasanya taklah masalah letak dia ta marbutah ataupun waw nun di akhirnya dan ataupun alif ta di akhirnya. Baik, kita tengok lagi perbahasan dia. Kalau yang dilaku pun sama maf'ul yang kita dah bincang tadi. Maf'ul lelaki, maf'ulah perempuan. Kalau ramai, maf'ulun lelaki, dan ramai perempuan, maf'ulat. Contohnya inilah maftuh untuk lelaki, maftuhah untuk perempuan, maftuhun untuk lelaki, maftuhat untuk perempuan. Ini kumpulan yang pertama. Dan rasanya dah tak masalah, insya-Allah kita boleh boleh faham dengan jelas dan boleh aplikasikanlah. Kerana tak banyak perbincangan, tak banyak letak ta marbutah di akhir ataupun waw nun di akhirnya ataupun alif ta daripada wazan maf'ul, maf'ulah, maf'ulun, maf'ulat. Jadi kiaskanlah perkataan-perkataan yang lain yang kita boleh lihatlah di dalam. Jadi mungkin kita boleh lihat sikit kalau ada dalam korpus ni bagaimana dibincangkan. Baik, kita kembali ke tempat mencari Quran Dictionary ni, iaitu morphological search. Kita pilih all pun tak apa dan kita pilih form ni yang pertama. Nak lihat saja, nak lihatlah. Kita search dan kita akan lihatlah yang pertama. Tapi di sini disenaraikan semua yang berkaitan dengan yang pecahan daripada kumpulan pertama pun disenaraikan Kerana sekarang ni kita nak bincangkan yang berkaitan dengan pelaku dan yang dilaku. Kemungkinan kita kecilkan carian kita ni untuk melihat kepada adjektif saja. Form dia ialah yang pertama. Kecilkanlah kalau tidak disenaraikan semua noun. Jadi itu yang agak besar sikitlah. Baik, kita boleh lihat sini. Kalau kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 2. Okey, di sini nampak, kalau nampak di sini saya besarkan. Ayyaman ma'dudat. Jadi ma'dudat. Jadi kalau kita dah terlalui perbincangan tadi, kita nampaklah maf'ulat. Jadi ma'dudat. Kita boleh lihat semula yang kita dah bincang tadi. Ini dia maf'ulat. Kau dapat lihat di paparan. Jadi apabila kita sebut ma'dudat, apakah dia 3 huruf asalnya? Bahagian fa, ain dengan lam. Jadi ma'dudat, bagaimanakah nak mencari 3 huruf asalnya? Ma'dudat. Jadi ain, dal, dal. Ini kategori berganda kerana dal tu ada 2. Tapi kita tahulah ain, dal, dal ialah dia punya dia punya 3 huruf asal dan boleh cari dalam kamus. Baik, kita lihat lagi kalau ada lagi kamilah di sini. Tilka asyaratun kamilah, iaitu apa makna 10 yang sempurna. Ini dalam bab puasa. Kalau
haji, tak dapat bayar dam, dia kena puasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri sendiri lah. Jadi kamilah, kamil, dia ada tam marbuta, kamilah, untuk menunjukkan kategori dia ataupun jenis perempuan. Jadi boleh lihat semula banyak. Jadi boleh tengok ni ma'lumat, sebenarnya tadilah ma'dudat. Ni pun ma'dudat, ulang balik. Kita lihat kalau kita lihat surah yang kita dah biasa tu, kul ya ayyuhal kafirun, kafirun. Ini kafirin. Kerana ni ada perbahasan dia, kenapa dia jadi ya nun, dia tidak waw nun. Jadi kafir seorang, kalau ramai kafirun ataupun kafirin. Boleh berlaku. Ini baris akhir, jadi anggap kalau kafirun baris depan, kalau kafirin baris atas atau baris bawah. Itu dalam pembahasan ayat lah. Ni dalam ayat ni itu yang begitu. Ada ala di sini. Ala, ada al-qawmi baris bawah. Kemudian perkataan yang ramai ni, jamak ni, kenalah baris bawah. Dan dia dilambangkan dengan ya nun. Dia tak boleh tulis waw nun. Kerana waw nun tu ialah baris depan. Jadi di sini contoh di sini al-kafirin. Dan ada lagi, kalau ada lagi kita lihat. Ya, banyak lah ya. Kalau boleh scroll, ni hadirah, hadiratan. Kalau boleh scroll nanti kita boleh lihat lah sebagai contoh-contoh. Ni kafirah pun sama lah. Iaitu pelaku, yang dilaku pun telah ada beberapa contoh tadi. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita. Itu ialah kumpulan yang pertama. Jadi kumpulan yang kedua sampai ke 10 sebenarnya tak begitu rumit, kerana dia ada pattern dia yang kita boleh lihat sendiri. Jadi kita lihatlah semula jadual. Jadual ni pertama ni kita dah buat. Yang pertama ni dah buat. Sekarang nak lihat daripada kumpulan kedua sampai ke 10, apakah pattern dia? Dia kalau kita lihat kumpulan kedua, kumpulan kategori kedua sampai ke 10 ini semua dimulai dengan mim. Dan mim ni baris depan. Jadi kalau kita nampak pattern ni, kita rasa tak begitu rumit. Dia semula dimulakan dengan mim dan mim baris depan. Apa beza di antara pelaku dan yang dilaku? Bahagian ain dia. Kalau ain dia baris bawah, pelaku. Kalau ain dia baris atas, yang dilaku. Semua begitu. Ni ain baris bawah ni pelaku ni. Mufa'il. Kalau ain baris atas, mufa'al, yang kena buat. Ni muf'il, yang membuat. Muf'al, yang kena buat. Mutafa'il, yang membuat. Mutafa'al, yang kena buat. Jadi maksudnya dikiaskan. Dia letak bahagian fa'il yang tu huruf-huruf lain yang menunjuk pada makna tertentu. Jadi cara nak buat dia sebenarnya, bahagian kata dia sedang berlaku ni, nombor 2 ya. Kita buang ya di sini, letak mim. Dan mim tu baris depan. Itu saja. Asalnya yufa'il, letak mim baris depan, mufa'il. Dan ain tu kalau baris bawah, pelaku. Kalau baris atas, yang dilaku. Jadilah dia mufa'il dan mufa'al. Mufa'il, mufa'al. Daripada yufa'il tadi, daripada kumpulan kata kerja ataupun daripada kata kerja sedang berlaku. Sampailah ke 10. Itu dia pattern dia. Jadi kalau kita dah nampak pattern ni, kita boleh buat sendirilah. Maksudnya taklah begitu rumit. Iaitu bagaimana nak buat kata nama, pelaku dan yang dilaku. Kita gunakan kata kerja sedang berlaku ni. Ini perlu kita hafal lah daripada yang kedua ni. Daripada fa'al yufa'il. Fa'al yufa'il. Af'al yuf'il. Kalau kita dah mantap hafalannya dan kita dah boleh buat dengan mantap, hanya kata kerja sedang berlaku ni kita buang je ya di sini dan letak mim baris depan. Jadi yufa'il jadi mufa'il. Yufa'il jadi mufa'il. Yuf'il jadi muf'il. Yatafa'al jadi mutafa'al. Ain tu tengoklah. Kalau baris bawah pelaku, baris atas yang dilaku. Jadi mutafa'il yang melakukan, mutafa'al yang kena laku. Begitu juga begini, yatafa'al asalnya kata kerja sedang berlaku. Buang ya di sini dan letak mim baris depan, jadilah dia mutafa', ain baris bawah, pelaku. Mutafa'il, ain baris atas, yang dilaku. Mutafa'al.
Jadi itu cara ni, pattern ni dah nampak dah, tak begitu rumit. Hanya yang penting sekali kita hafal wazan ataupun kata kerja sedang berlaku bagi setiap kumpulan, bagaimana nak bentuknya. Kalau yang pertama mungkinlah kita dah biasa dengar, banyak kali sebut ni. Fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il. Tetapi kemungkinan lah yang kedua sampai ke 10 kita tak biasa sangat. Jadi kalau kita buat satu langkah lagi untuk menghafalnya, fa'al, yufa'il. Fa'al, yufa'il. Af'al, yuf'il. Tapi kita dah hafal yang kedua ni, iaitu kumpulan kata kerja sedang berlaku. Kita dah hafal ni dengan mantap. Nak buat pelaku dan yang dilaku bagaimana? Gantikan saja ya di sini, letak mim baris depan. Itu langkah pertama. Keduanya, ain di situ, bagian ain dia. Kalau beri bawah, pelaku. Kalau beri atas, yang dilaku. Dan seterusnya lah. Sampai mustaf'il, pelaku. Ini. Mustaf'al, yang kena buat. Ini wazan umum ni. Jadi saya rasa taklah begitu rumit. Hanya kita perlu faham bagaimana ia dibentuk dan kita kena lihat contoh-contoh yang ada lah untuk memantapkan lagi. Jadi di sini kita sempat kita ada lebih kurang 3 minit 4 minit lagi, kita sempat dah nak buat beberapa contoh ni dan kita boleh sambung insya-Allah pada sesi akan datang. Jadi di sini kumpulan kedua fa'al, kata kerja sedang berlakunya ialah yufa'il. Jadi cara nak buat macam mana nanti? Kita buang dia yu ni dan letak mim. Dan kalau yang buat baris bawah, yang kena buat baris atas. Dia punya ain ya. Jadi ini pun samalah. Kalau balagh, kalau sedang berlakunya ialah yufa'il, yuballigh. Jadi balagh, yuballigh. Nak buat pelaku bagaimana? Samalah yang dia disebut tadi ya. Jadi dia daripada yufa'il di sini jadilah mufa'il. Mufa'il ialah yang melakukan. Kalau yang kena buat mufa'al. Jadi sekaligus dibincangkan iaitu pelaku dan yang dilaku. Kalau perempuan macam mana letak ta marbutah? Mufa'il jadi mufa'ilah. Kalau ramai letak waw nun, mufa'il jadi mufa'ilun. Kalau perempuan jadi mufa'ilat. Kalau gunakan contoh balagh iaitu telah menyampaikan, orang yang menyampaikan seorang muballigh, mufa'il. Dan kalau perempuan seorang muballighah, mufa'ilah, sebagaimana seorang ustaz dan seorang ustazah, macam itulah, letak tambah mutah saja. Kalau ramai letak waw nun muballigh jadilah muballighun, dan kalau perempuan muballighah jadilah muballighat. Ini yang melakukan. Kalau yang disampaikan sama ada risalah, sama ada ucapan dan sebagainya, kita boleh gunakan wazan ini, iaitu muballagh, benda yang disampaikan untuk lelaki. Kalau perempuan muballaghah. Kalau ramai benda yang disampaikan, tak kisahlah, tapi tengok konteks ayat ya. Boleh digunakan wazan mufa'alun, iaitu muballaghun, ataupun mufa'alat, muballaghat. Jadi tengoklah makna kata kerja tu. Kadang-kadang dia sesuai untuk digunakan bagi pelaku dan yang dilaku, sama ada bilangan satu ataupun ramai. Kadang-kadang tak sesuai, tengok konteks ayat. Baik, jadi itu cara dia lah. Jadi kita perlu didedahkan dengan sebanyak boleh, dan untuk memantapkan lagi cara pembentukan ni. Dan kalau kita jumpa satu perkataan katakan bentuk dia begini, mubalagh ataupun mufa'al, jadi kita tahulah itu daripada bentuk kata kerja yang dilaku dan sebagainya. Baik, kita sambung sikit lagi. Kerana tinggal lebih kurang 9 minit lebih je, rasa mungkin tak sempat lah ya. Jadi kalau kita buka corpus pun sama lah, kita akan boleh lihat kita boleh bentuk perkataan menggunakan kumpulan yang mana-mana saja. Kalau kita jumpa kata kerja dia, kata kerja sedang berlaku ataupun telah berlaku, kita ada kaedah untuk membentuk pelaku bagi perbuatan itu ataupun yang dilaku. Kalau contohnya mukadzib, mukadzib orang yang mendustakan. Kalau mukadzab bari atas ya, ubah benda yang didustakan. Musaddiq yang benarkan, musaddaq yang dibenarkan.
Baik, lagi kurang seminit ni, jadi saya rasa kita terpaksa berhenti di sini, dan insya-Allah ada sesi kedua yang kita akan bincangkan apa ni, permintaan pergerakan kita. Insya-Allah kita berjumpa di sesi kedua ataupun pada sesi akan datang. Jadi sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.